Hello everyone, selamat datang ke saya punya YouTube channel. Okay, cikgu hari ini saya nak bincang soalan peperiksaan percubaan bagi MRSM 2024 Prinsipal Kawanan Kertas 2, soalan 2. Okay, so kalau kamu ada uh, kertas ni, kamu boleh print out sama-sama kita bincang, sama-sama kita buat. Okay, so kita pergi soalan 2, question 2. Okay, mula-mula dia cakap, Aida dan Suha merupakan pekongsi bagi perkongsian AS yang menyediakan perkhidmatan taska. Taska tu tadika, kindergarten, dan membekal kit permainan kanak-kanak. Maksudnya dia ada jual toys lah, permainan di Seri Gading, Johor. So, ini adalah soalan perkongsian. So, perkongsian hanya ada dua jenis soalan saja. Satu adalah pengasingan untung rugi. Satu adalah pembubaran perkongsian. Okay? So, ini kita tengok soalan dia. Ada ikatan perjanjian, ada imbangan duga, ada maklumat tambahan. Okay, sini cari akaun untung rugi dan pengasingan untung rugi, akaun semasa dan PKK. So, ini adalah pengasingan. Okay, so kita tengok soalan dia ada Aida dengan Suha punya akaun modal, akaun semasa dengan ambilan. And then dia ada ikatan perjanjian perkongsian. Ada faedah atas ambilan, faedah atas pinjaman, faedah atas modal, dan gaji perkongsi Aida. Dan dia bagi nisbah untung rugi, nisbah adalah 2:1 bagi Aida dan Suha. Okay, so sebelum tu, kalau kamu ada kertas, sila lukis garisan dulu. 3 baris, 1 garisan, ataupun 2 baris, 1 garisan. Okay, garisan adalah untuk kamu tengok nombor kan, lebih senang. Tak payah kamu guna pembaris bagi setiap nombor. Terus tengok saja nampak. Okay, kita ada maklumat tambahan. Then, okay, kalau kamu nampak soalan sini, dia ada untung kasar. Kalau ada untung kasar, so saya tak perlu buat akaun perdagangan. Sebab perdagangan adalah cari untung kasar, kan? Okay, just revise. Akaun perdagangan dan untung rugi. Perdagangan cari untung kasar. Untung rugi cari untung bersih. So, sudah ada ini, tak perlu buat sudah. Untung bersih adalah untung kasar tambah hasil tolak belanja. Okay, so let's see the question. Tengok maklumat dulu. Maklumat tambahan. Gaji yang dibayar adalah termasuk gaji Aida 12,500. So, maksudnya gaji ini sudah terkira gaji Aida. Oh, tersilap kira sudah. So, kita perlu tolak. Okay, gaji kena tolak. So, 63,500 kita tolak Aida punya 12,500. Okay, tinggal 51,000. Dan gaji Aida ada 12,500. Saya tengok balik tadi punya gaji Aida sini. Oh, dia cakap sini ya. Okey, kamu fikir gaji yang tadi tu adalah gaji sudah bayar. We already paid. So, dia cakap termasuk gaji Aida yang sudah kita bayar 12,500. Tapi kan gaji Aida 1 tahun berapa? Setahun 30,000. Fikir. Gaji Aida 30,000. Saya sudah bayar 12,500. Maksudnya kita ada gaji Aida belum bayar. Berapa belum bayar? Tolaklah. Setahun punya tolak sudah bayar 30,000 tolak 12,500. 17,500. Okay, so yang sudah bayar saya tak rekod sudah. Ini tak penting. Jadi saya akan tulis mana? Tulis sinilah.
Okey, gaji Aida sepatutnya 30,000. Tapi kita ada gaji Aida belum bayar 17,500. Kita hanya nak rekod gaji sebenar dengan yang belum bayar. Sama dengan ini gaji juga. Ini gaji kita nak rekod yang sebenar. Jangan termasuk yang silap kira tu. Okey, tulis dekat sini sudah kan? Next one Belanja pentadbiran belum bayar. Okey, ingat. Kalau belum punya benda, belum bayar, belum terima, kita perlu tambah. Kalau terlebih, maksudnya prabayar ataupun terlebih terima, itu belum terperoleh, kita kena tolak. Okay? So, ini belum bayar. Belum kita perlu tambah. So, belanja pentadbiran kita tambah 350. 25360 plus 350. So, this is 25710. Ini belanja pentadbiran yang sebenar. Okay, sampai insurans. Ini adalah dia cakap kita bayar adalah untuk setahun. We pay this one for 1 year, 1,008. Sehingga 31 Disember. Kita tengok dulu. Kita punya account berakhir 31 Ogos. Tapi dia bayar untuk sampai Disember. Maksudnya kita terlebih sudah. So, biasa saya akan lukis garisan macam ni. Berakhir 31 Disember. Maksudnya kita bayar Januari 2024 sampai Disember 2024. Setahun lah. 1,008. Tapi account saya tutup bila? Account tutup 31 Ogos. Kalau begitu, kira January sampai Ogos, sampai sebelum account tutup. Sini ada 8 bulan. Dan selepas account tutup ini kita panggil terlebih sudah. Terlebih berapa bulan? September, Oktober, November, Disember. 4 bulan. So, ini yang sebenar. Ingat sebelum account tutup adalah sebenar. Selepas tu terlebih sudah. So, kita kira 1,008 untuk 8 bulan sahaja. 1,200. Dan terlebih berapa? Terlebih 4 bulan. So, 600. Jadi, kita kena potong. Insurans ini 1,008 tolak jadi 1,002. Dan kita ada insurans prabayar. Terlebih bayar 600. Okay? Next one. Peruntukan hutang ragu adalah 2% atas baki ABT. Kita tengok ABT dulu. Kita punya ABT 78,300. Okay. So, kita kira 2%. 2%. Kita kira peruntukan hutang ragu untuk tahun ini. This year. TY itu this year lah tahun ini. So, this year 1,566. Tapi last year ada tak last year? Kita tengok peruntukan hutang ragu last year ada. Last year tahun lepas 1,750. So dia sudah berubah, betul tak? Kita banding last year hingga this year. Sudah berkurang. 1,750 sudah berkurang berapa? Okay, kamu tolak saja. 1,750 tolak 1,566. Sudah berkurang 184.
Okay, so ini 1750 kita tak mau sudah. Saya tulis yang baru punya 1566. And then saya akan tulis pengurangan hutang ragu. Hutang ragu berkurang 184. So maksudnya kita hanya nak rekod apa? Kita hanya nak rekod ini peruntukan hutang ragu tahun ini dan apakah dia punya perubahan. Kalau tambah kita tulis penambahan. Kalau tolak kita tulis pengurangan. Okey, dan seterusnya. Polisi susut nilai aset bukan semasa adalah seperti berikut. So, susut nilai perabot taska 10% kaedah ansuran tetap. Apa maksud ansuran tetap? Okey. Ansuran tetap sama juga dengan garis lurus. Sama juga dengan susut nilai atas kos. Sinonim, ini tiga benda sama punya. Maksudnya, kamu tak perlu tolak SNT. Terus darab 10% saja. Nilai kos darab percentage. Ini adalah dia punya susut nilai. Jangan tolak SNT ya, sebab dia tetap fix. Okey, perabot taska. Sini. Kita terus kira lah. 80% darab 80,000 darab 10%. So, susun nilai 8,000. Ada SN, mesti ada SNT ya. So, kalau ada SN, kita perlu tambah SNT. So, SNT dekat bawah sini. 21,000 kena tambah itu 8,000. So, 29,000. Okay, next one. Alat permainan taska adalah kaedah penilaian semula. Okay, mungkin ramai tak faham apa tu penilaian semula. Penilaian semula maksudnya in English is revaluation lah. Maksudnya kita fikir balik dia punya kita ikut harga pasaran. Dia cakap mula-mula kita ada 9440 pada January. So, January sampai harga 9440. Okay, lepas tu kita tengok sekarang. Sekarang dia punya permainan tinggal 9650. Ini Disember. So, dia sudah susut. Price drop, right? Harga sudah susut. Susut berapa? So, sudah susut 1790. So, this one cut. Sorry, don't cut. Kita terus tulis SN 1790. Ada SN, mesti ada SNT. Tapi sini tak ada SNT. So, maksudnya dulu kosong lah. Kamu terus tulis saja. SNT pun 1790. Kalau ada macam taska punya ada nilai SNT, kamu kena tambah. Tapi tiada, tulis semula saja. Sama dengan SN. Okay, so maklumat tambahan kita sudah siap. Jadi kita perlu buat untung rugi. Tapi dia nak gabung dengan pengasingan untung rugi juga. Okay, so kita buat dulu atas punya ni. Sebab saya nak buat sehingga pengasingan kan. Ini ikatan sangat penting. Faedah atas ambilan 10%. Okay, kita tengok faedah atas. Kita tengok ambilan dulu. Ada ambilan ke? Tak ada ambilan, oh. Don't have. Okay, tak ada ambilan. So, tak ada guna lah. Okay, faedah atas pinjaman 8%. Kita tengok pinjaman dulu. Pinjaman ini faedah atas pinjaman AIDA. Tapi saya nak pinjaman. Okay, pinjaman AIDA 20,000. 8% kan? Okay, tolong kira faedah atas pinjaman. So, 20,000 darab 8%.
Okey, kamu akan dapat 1,600. Tapi, kita tengok pula. Ini faedah atas pinjaman, dia tulis 1,000. Ini adalah faedah yang sudah bayar. Okey, faedah atas pinjaman yang sudah kita bayar adalah 1,000. Okey, fikir sepatut saya bayar 1,006, tapi saya hanya bayar 1,000. Maksudnya kita ada faedah atas pinjaman, belum bayar 600. Okey, sudah bayar kita tak kisah. Kita nak tengok sebenar dan belum bayar saja. Macam tadi punya gaji Aida lah. So, ini 1,000 kita tolak and then tulis 1,006. And then kita ada faedah atas pinjaman belum bayar 600. Okay, saya tulis sini ya. Okay, seterusnya kita tengok dia ada faedah atas modal 5%. Faedah atas modal. Mana modal? Oh, modal atas saya lupa. Okay, sini modal kan? Jadi kita kira faedah atas modal. Oh, ambilan sini. Okay. Baru saya nampak. Okay, so kita kira faedah atas modal dulu. 5%. So, Aida punya 70,000 darab 5%. 3,500. Suha punya 35,000 darab 5%. 1,750. Faedah atas ambilan pun kena kira. FAA. Faedah atas ambilan 10%. So, hilang 1,0 sajalah. 1,002 dengan 1,003. Okey. Siap. Nisbah nanti kita kira untuk pengasingan. Okey, sekarang kita kena buat dulu untung bersih. Baru kita buat pengasingan. Tapi dia gabung punya. Title salin saja sini biar title. Okay, copy and paste lah. Account untung rugi dan pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Ogos 2024. Okay, saya tulis dulu syarikat, nama syarikat. Perkongsian NS. Account untung rugi dan pengasingan untung rugi bagi tahun berakhir 31 Ogos 2024. Exam jangan ikut cikgu. Exam kena full. Sini saya tak cukup ruang, so saya tulis macam ni. Okay, RM. Biasa saya bagi 3 laju lah. Tapi kadang-kadang 2 laju. Tak apa punya. Bagi 3 pun boleh. Tak guna untuk kolom 1 pun tak apa. Okay, kita nak cari untung bersih. So, untung bersih adalah untung kasar tambah hasil tolak belanja. So, untung kasar sudah ada. Sini. Untung kasar 246, 265. Okey, saya nak tambah hasil tolak belanja. Saya label dulu sini punya. Hasil dan belanja. Okey, mula-mula susut nilai mesti belanja. Susut nilai belanja. Inventory akhir tak ada guna sudah. Masa PKK ada guna lah. Pengurangan hutang ragu adalah apa? Hutang ragu berkurang. It's a good thing. So, hasil. And then gaji Aida. Oh, itu perkongsi punya. Bukan business punya. Kita nak cakap adalah hasil dan belanja business. Bukan perkongsi. Okay, so Aida punya nanti ya. Commission diterima adalah hasil. Gaji yang dibayar belanja. Belanja pentadbiran belanja. Sewa dibayar belanja. Insurans belanja. Kadar bayaran belanja. Okey, faedah atas pinjaman. Walaupun ini Aida, tapi ingat, faedah atas pinjaman sentiasa adalah belanja. Kenapa? Sebab hari ini tak kisah kita pinjam duit daripada bank atau pinjam duit daripada Aida, memang kita kena bayar faedah. Kan? So, kalau faedah atas pinjaman bank, kita masuk belanja. Jadi, faedah atas pinjaman Aida pun belanja.
dia bukan pekongsi punya belanja. Tapi dia memang bisnes original, memang kita kena bayar lah. Okay, tambah hasil tolak belanja. Exam tak boleh tulis macam ni. Exam tulis full macam ni. Ingat Okay, tambah hasil. Hasil kita ada 2 kan? First one, pengurangan hutang ragu 184. Kalau ada 2, kita masuk kolom sini dulu. Jumlahkan hasil. Okay, kedua adalah komisen diterima. 22790. Okay, kita jumlahkan 2 hasil ni. So, 2974. Barulah kita tambah dengan untung kasar. So, hasil tambah untung kasar, kita dapat jumlah hasil. Dan kita kena tolak belanja. So, belanja ada banyak. Ada susut nilai perabot taska, susut nilai alat permainan taska, and then ada gaji, belanja pentadbiran, sewa, insurans, kadar bayaran, faedah atas pinjaman. Oh, banyaknya. Okay, susut nilai perabot taska. Kolom kedua juga saya nak jumlahkan. Okay, susun nilai alat permainan taska 1790. Gaji 51,000. Belanja pentadbiran 25,710. Sewa dibayar 16,600. Insurans 1,002. Kadar bayaran 5160. Faedah atas pinjaman AIDA 1,006. Okey, kita jumlahkan semua dulu. 111,060. Okey, kena bracket sebab saya nak tolakkan. Kena bracket. Okey, sini sebenarnya Excel tak boleh tunjuk bracket, dia tunjuk tolak saja. Tapi exam kena tulis bracket. So, 249,239 tolak 111,060. Jumlah hasil tolak jumlah belanja. Ini adalah saya punya untung bersih. Okey, so ini macam biasa punya apa kan? Cari untung bersih. Lepas tu kita kena cari pengasingan sudah. Yes. So, kalau pengasingan, kita kena ingat formula. Apa formula dia? Pengasingan punya formula. Okey, ingat untung bersih kena tambah faedah atas ambilan, tolak faedah atas modal, tolak gaji, tolak bonus, tolak allowance. Dapat kongsi untung. Ingat, untung bersih tambah faedah atas ambilan, tolak faedah atas modal, tolak gaji. Okay, so sekarang kita sambung. Tak payah buat benda lain sebab title sudah dia sambung. Okay? So, tambah faedah atas ambilan. Oh, sini nampak kan? Okay, faedah atas ambilan ada Aida punya, ada Suha punya. Kita terus gabungkan. Straight away total up. So, 1,002 Aida punya, 1,003 Suha punya. Jadi jumlah adalah 2,500. Gabung saja. So, tambah dengan untung bersih 140,679. And then kita ada 2 benda kena tolak. Satu adalah faedah atas modal, satu adalah gaji. So,
Faedah atas modal. Sini pun ada dua. Aida 3,005, Suha 1,750. Jumlah faedah atas modal 5,250. Gaji ada satu orang saja, iaitu Aida. Aida 30,000. Suha tak ada gaji. Ini gaji berkongsi ya. Bukan gaji pekerja. Gaji berkongsi. Okay, jumlah yang kita kena tolak 35,250. Bracket juga. So, ini jumlah tolak 35,250. Ini adalah kita punya kongsi untung. We earn money already. So, kongsi untung perlu share antara Aida dengan Suha. So, kita kena tolak. Kita nak share kepada siapa? Aida Suha kan? So, nak masuk mana? Untung atau rugi masuk akaun semasa. So, akaun semasa Aida, akaun semasa Suha. Okay, mereka cakap Aida adalah nisbah 2, Suha adalah nisbah 1. Okay, fikir macam ni ya. Aida ada 2, Suha ada 1. Jumlah ada 3. Okay, jadi Aida adalah 2/3, Suha adalah 1/3. Okay, so kita kena share. 105,429 darab, ini ada 2/3. Dan Suha pula 105,429 darab 1/3. Okay, jumlahkan. Accurate bukan jumlah. So, Aida 70,285. 1/3. Suha 35,143. So, kita share sudah kan? So, ini kongsi untung sudah bagi Aida, sudah bagi Suha. Kita kena tolak yang kita sudah bagi. Balance kita tinggal sifar. No more already. Itu duit sudah share. Habis sharing sudah. Okay. Kita sudah siap pengasingan untung rugi. Jadi kita kena buat apa? Akaun semasa. Okay, semasa kita kena ingat. Semasa tu equity pemilik. Equity pemilik adalah tambah sebelah kredit, tolak sebelah debit. Dan apa yang kita perlu tambah? Okay, semasa ni sebenarnya adalah akaun Aida dengan Suha lah. Okay, beruangan kita kena tulis macam ni ya. Tarik, butir, Aida, Suha. So, apa yang kita kena tambah Aida dengan Suha? Yang mereka dapat punya kan? Apa yang company kena bagi kepada Aida dan Suha adalah apa yang company belum bagi, belum bayar. Dan tolak apa? Tolak benda yang mereka hutang company, mereka hutang bisnes. So, iaitu bisnes belum terima daripada Aida dan Suha. Okay, sebenarnya kan, yang sebelah tolak hanya ada dua benda. Satu ambilan, satu faedah atas ambilan. Itu saja. Yang lain semua masuk ni, yang belum bayar punya. Hanya belum bayar saja kita rekod, bukan yang sudah bayar. Okay. So, sini. Okay, mula-mula kita start daripada akaun semasa. Ini adalah baki BB sebab ini baki-baki kan. Aida punya sebelah debit 2,005. First day is 1 September kan? Ya, 1 September last year punya. Baki awal tu last year. September 1. Okay, kita ada baki BB. Aida adalah
2005. Jangan lupa tulis RM. 2023. September 1. Suha punya, Suha tak cakap debit. Maksudnya dia positif. Positif sebelah kredit. Suha 3790. Okay, saya rekod dulu yang tolak lah. Sebab tolak senang sikit. Last day ya, 2024 August 31. Okay, sini hanya ada dua benda. Satu adalah ambilan, satu adalah faedah atas ambilan. So, ambilan Aida 12,000. Suha 13,000. Dan Aida ada faedah ambilan 1,002. Suha 1,003. Okay, then ini siap sebelah kiri siap sudah. So, sebelah kanan adalah yang kita belum bayar kepada Suha dengan Aida. Okay, first one mesti ada faedah atas ambilan. Okay, faedah atas modal. Faedah atas ambilan adalah Aida dengan Suha kena bayar kepada company. Tapi faedah atas modal adalah company kena bayar kepada Aida dan Suha. So, kita belum lagi bayar. Kita cakap saja tapi belum bayar punya. So, kita cakap kita nak bagi faedah atas modal kepada Aida 3,500, Suha 1,750. Jadi, apa lagi kita belum bayar kepada Aida dengan Suha? Ini, gaji Aida yang belum bayar. Kita belum bayar Aida gaji. So, sini tulis gaji. Kamu boleh tulis gaji atau gaji belum bayar kepada Aida 17500. Bukan gaji sebenar. Yang kita rekod dekat akaun semasa adalah yang belum bayar kepada pekongsi dan yang belum terima daripada pekongsi. So, jangan rekod, gaji Aida 30,000. Bukan. Okay, yang belum bayar saja. Next one, apa lagi belum bayar? Kita belum bayar kepada Aida faedah atas pinjaman 600. So, faedah atas pinjaman Aida 600. Okey, apa lagi belum bayar? Iaitu kita punya kongsi untung. Positif untung ini positif. So, kita belum bayar kepada Aida daripada pengasingan untung rugi. Jangan tulis kongsi untung tulis nama akaun. Sebab ini nama akaun pengasingan untung rugi. Okay? So, Aida punya untung 70,286. Suha punya adalah 35,143. Okay, saya ambil dari pengasingan untung rugi. Okay, so siap. Sekarang kita kena tutup akaun. Cari baki akaun semasa. Okay, so saya cari Aida punya dulu. Saya jumlahkan debit. Okay, 2,500, 12,000, 1,002. Saya jumlahkan ini 15,700. Dan saya jumlahkan kredit 3,500, 17,500, 600, 72,86. Ini jumlah 91886. So, nilai besar dekat sini. Nilai besar tolak nilai kecil. Minus 91886 minus 15700. So, ini adalah sebenarnya baki untuk Aida, baki HP. Okay, lepas tu cari Suha pula. Jumlah debit 14,300. Jumlah kredit, okay, total up 40,685. So, nilai besar sini, tolak nilai kecil, masuk sini juga. Mesti besar tolak kecil,
Okay, kita akan dapat 26383. Baki HP ini dekat debit, kena pindah ke kredit. So, hari selepas Ogos 31, 2024 adalah September 1, 2024. So, baki Bibi, Aida 76186, Suha 26383. So, kamu nampak tak? Dua-dua ini sebelah positif. So, nanti masuk PKK pun positif. Kalau sudah baki sebelah debit, kita kena tulis negatif. Kena bracketkan nilai itu dalam PKK, equity pemilik. Tapi ini dua-dua positif. Okey, kita sudah siap. Last one, PKK. Okey, saya buat PKK dulu. Okey, PKK saya rasa tak susah lah kan? Ini kena pandai ya. Asset, liability, equity. So, penyata kedudukan kewangan pada 31 Ogos 2024. So, sini kena tulis nilai kos, susut nilai terkumpul, nilai buku, dan RM, RM, RM. Kamu kena ingat ini 3 kan hanya untuk ABS saja. Selepas ABS, contoh tinggal aset semasa, liability semasa, ini 3 tak ada guna sudah. Yang guna itu RM saja. Okay? So, kita ada 2 aset bukan semasa. Sebab kita ada 2 SNT. Kita tengok SNT saja. Okay? So, ada 2 SNT, ada 2 SN ada 2 ABS Kita ada perabot Taska dan SNT Taska. So, perabot Taska nilai kos 80,000. SNT dia 29,000. Jadi kita tolak 80,000 tolak 29,000, 51,000. Okay, seterusnya adalah alat permainan taska dengan susut nilai terkumpul alat permainan taska. So, tulis alat permainan taska. Kos dia 7650. SNT 1790. Sorry. Saya lupa sudah. Ingat tak? Ini 7650 bukan baki awal. Ini baki akhir dia. Kalau kamu ingat tadi kita cakap, baki awal dia adalah 9440. Okay, 9440. Baki awal tolak senti dapat nilai akhir. Kalau ingat tadi saya buat macam ni. Ulang lagi ya. Sekejap. Tadi saya dah buat untuk alatan permainan taska kan. Saya cakap baki awal 9440. Sekarang baki akhir 7650. So dia sudah susut 1790. So ini adalah kos. Ini adalah nilai buku. Okay. So seterusnya kita kena jumlahkan jumlah nilai buku. Total up. So ini tambah ini. Jumlahkan 58650. Okay, lepas tu aset semasa pula. Aset semasa. Kita tengok start sini ya. Inventory akhir.
Ingat, bukan inventory awal. Hanya inventory akhir saja masuk aset semasa. Okey, sebab sini sudah ada satu nombor. Kamu bayang ini adalah satu kereta. Kereta ini nanti dia nak jalan punya. So, jangan block sini ya. Nanti traffic jam. So, inventory akhir kita masuk kolom kedua. Supaya dia tak traffic jam. ABT pun aset semasa. Tapi ABT jangan lupa kita perlu tolak peruntukan hutang ragu. So, kita masuk kolom sini. Nanti kalau sini kita tak boleh tolak. Nanti kita blocking nombor ni pula. Okay, ABT 78,300. PHR tahun ini 1566. Jangan tulis lepas punya. So, masuk kolom kedua sebab kita nak jumlah dengan inventory akhir. So, 78,300 tolak 1566. 76,734. Okay, lepas tu kita tengok apa lagi. Bank 50,256. Pinjaman Aida itu LBS. Commission gaji. Okay, macam sini tiada. Kita tengok tengah-tengah yang saya highlight ni. Ini belum bayar. LS. Insurans prabayar. Okay, insurans prabayar ada 600. Okay, so siap, 4 saja. Okay, kita jumlah semua masuk sini dulu. Jumlahkan ini 4. Okay, 60,000, 76,734, 502, 56,600. So, jumlah aset semasa 18,7590 perlu tolak dengan liability semasa. Untuk cari apa? Aset semasa tolak LS untuk cari modal kerja. Okay, LS tu yang belum bayar lah. Okay, ABB belum bayar. Kolom mana? 1, 2 atau 3? Kolom 1. Sebab sini ada satu kereta dia nak turun. Ni pun ada kereta nak turun. Jangan traffic jam. Kita masuk kolom 1. ABB 18,321. And then yang belum bayar. Okay, gaji Aida belum bayar perlu rekod ke? Tak perlu. Kenapa tak perlu? Bukan belum bayar ke? Ini kita sudah rekod dekat akaun semasa kan? Ingat, setiap benda kita rekod 1 kali saja. Jangan rekod 2 kali. Macam ini commission pun sudah rekod. Gaji sudah rekod. Sudah rekod punya benda, jangan rekod. Okay. Saya lupa tulis itu pentadbiran. Yang sini ada saya lupa. Belanja pentadbiran saya lupa tulis. Kamu nampak kalau tak tuliskan, nanti kamu buat susah. Kamu akan tak nampak. Kamu jangan sudah tengok maklumat tambahan sudah. Nampak cikgu akan rekod semua benda macam ini 12,500 saya sudah kira. 350 kena rekod. Insurans prabayar pun kena rekod. Faedah atas pinjaman pun kena rekod. Semua kena rekod sini. Jangan sudah kita tengok maklumat tambahan. No more. Okay, belanja pentadbiran yang belum bayar 350. Okay, faedah atas pinjaman belum bayar perlu rekod ke? Jangan rekod sebab sudah kita rekod dekat akaun semasa. Itu Aida punya sudah rekod. Okay, so total up 18,321 plus 350. 18,671. Bracket. Bracket kan? Bukan tolak. Bracket. Okay, aset semasa tolak liability semasa. Kita dapat modal kerja. Modal kerja 168919. Ini kena tulis title punya.
Modal kerja. So, bahagian atas sudah siap. Kita jumlahkan. Aset bukan semasa tambah modal kerja. Ini 2 tambahkan. Imbangan 227 569. Okey, ini atas sama macam biasa punya PKK kan? Tapi bawah special sikit. Okey, bawah ada EP, ada LBS. EP dia special. Kita hanya rekod akaun modal dengan akaun semasa. So, akaun modal Aida, akaun modal Suha. So, saya terus ambil sini ya. Modal tak ada ubah punya. Ambil saja modal awal. Kecuali ada modal tambahan. Okey, ingat. Untuk equity punya modal adalah modal awal tambah dengan modal tambahan. Dan equity pemilik punya akaun semasa kamu kena ambil daripada ledger akaun semasa. Okay, so sini tak ada modal tambahan lah. Saya terus ambil. Aida 70,000, Suha 35,000. Okay, put here lah. Jadi saya nak jumlahkan. So, jumlahkan Aida dengan Suha punya modal. Jumlah modal 105,000. Dan kita kena kira akaun semasa Aida, akaun semasa Suha. Tak perlu kira. Terus ambil daripada kita punya akaun semasa. Okay, ingat tak tadi saya ada cakap punya. Saya cakap sebab ini dua sebelah positif. So, kita rekod positif. Kalau dia sebelah negatif, baki BB ya, bukan baki HP. Baki BB kalau sebelah negatif, kita kena tulis bracket negatif. Okay? So, this one is 76186. Saya tulis dulu, saya lupa nanti. Dengan Suha 26383. Okay. Aida punya 76186. Suha 2638. Positif dua-dua. Bagi BB positif. So, jumlahkan. Total up. Jumlah semasa, akaun semasa 102,569. Okay, so jumlahkan semasa dengan modal. Kita punya equity pemilik 207,569. Tak balance. Sebab kita ada LBS lagi. Liability bukan semasa ada satu, iaitu pinjaman Aida. Ingat kan? Okay, kita tengok pinjaman Aida. Pinjaman Aida 20,000. 20,000. Okay, jumlahkan 207,569 tambah 20,000. EP tambah LBS. Balance. Sama punya. Okay. So soalan ni saya bincang sampai sini. Kamu boleh buat sendiri selepas tengok video ni lah. So harap cikgu punya video boleh tolong kamu jawab soalan ni dengan senang. So bye bye. See you in next video.